أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu, hadirin dan hadirat. Dan kita pada malam ini masih lagi berada pada malam-malam yang terawal daripada bulan Muharram bagi tahun 1445 Hijrah, hadirin dan hadirat. Dan pada minggu hadapan kita akan memasuki 2 hari yang kita dianjurkan untuk berpuasa sunat, hadirin dan hadirat. Dan 2 hari tersebut dinamakan sebagai Tasu'a, iaitu 9 Muharram, manakala yang keduanya adalah Ashura, iaitu hari yang ke-10 Muharram. Kalau dilihat kepada dalil yang dijadikan sebagai sandaran, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Berpuasa pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram, aku berharap agar dengannya Allah Ta'ala akan memadamkan dosa setahun sebelumnya. Memadamkan dosa setahun sebelum. Jadi kurang dalam 5 hari sahaja lagi untuk kita bertemu dengan 10 Muharram ini. Maka mari kita ada keazaman dan hasrat serta hajat, hadirin dan hadirat, untuk kita berpuasa pada 10 Muharram insya-Allah, kerana dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, iaitu pada hari Ashura, Allah menghapuskan dosa-dosa kecilnya setahun yang terdahulu. Cuma apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara itu, para sahabat memaklumkan kepada Nabi bahawasanya 10 Muharram ini adalah hari yang dibesarkan, dimuliakan dan diagungkan oleh kelompok Yahudi. Dan sangatlah kita ini dituntut untuk menyelisihi Yahudi. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, "La in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'." Sekiranya aku masih hidup pada tahun depan, nescaya aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram. Untuk Nabi berbeza dengan Yahudi. Kalau Yahudi ini membesarkan 10 Muharram, kita berpuasa pada 10 dan kita berpuasa juga pada 9 Muharram. Tujuannya adalah untuk mukhalafatul Yahud, menyelisihi Yahudi. La in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Sekiranya aku masih hidup pada tahun depan, nescaya pasti aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Walaupun Nabi SAW tidak sempat sampai, kerana Nabi wafat sebelum sampainya baginda kepada hasrat dan hajat tersebut, tetapi oleh kerana ayat ini menunjuk Nabi kita ada keazaman dan adanya kesungguhan, kerana di situ siapa sahaja yang mempelajari bahasa Arab, hadirin dan hadirat, dia akan tahu Nabi menggunakan perkataan la asumanna. La asumanna ada lamut taukid, lam penegasan, dan di hujung itu ada nun taukid, nun penegasan.
Jadi dua kali penegasan dalam satu kalimah, nescaya pasti aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram. Jadi sebab itu kita dianjurkan hadirin dan hadirat berpuasa pada kedua-dua hari tersebut. Kemudian oleh kerana kita masih berada dalam bulan Muharram ini, dan kebiasaannya orang kita mengaitkan bulan Muharram ini dengan peristiwa hijrah, dan banyaklah perbahasan di masjid-masjid dan di surau, perbahasan ilmu membicarakan berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pun ingin mengambil sedikit ruang ini untuk menyampaikan sedikit yang berkait dengan hijrah yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Yang pertama dari sudut sirah dan sejarah, hadirin dan hadirat. Hijrah Nabi ini ia tidak berlaku dalam bulan Muharram sebagaimana yang orang kata disangka-sangka oleh sebahagian manusia ataupun sebahagian pihak. Iaitu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, ia tidak berlaku dalam bulan Muharram. Jadi bulan Muharram bukanlah bulan Nabi berhijrah. Sebaliknya, hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, ia berlaku bermula pada penghujung Safar. Selepas bulan Muharram adanya bulan Safar. Jadi pada penghujung Safar, Nabi memulakan penghijrahan atau permusafiran tersebut, dan sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah pada 10 yang terawal daripada bulan Rabiul Awal, ataupun yang lebih tepatnya pada 12 Rabiul Awal, maka sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi maknanya di sini hijrah berlaku adalah sekitar bulan Safar dan Rabiul Awal. Cuma apa kaitan Muharram dengan hijrah? Di sini disebut satu pandangan daripada Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang wafat pada tahun 852 Hijrah. Beliau mengatakan permulaan hasrat Nabi, keazaman untuk berhijrah telah pun ada sebaik sahaja bermula daripada bulan Muharram lagi. Maknanya sejak daripada bulan Muharram Nabi sudah ada keazaman untuk berhijrah. Lalu pada bulan Safar Nabi memulakan hijrah, dan Nabi melakukan hijrah ini di atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, di atas arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membahas berkenaan dengan hijrah, hijrah ini apa makna dia, hadirin dan hadirat? Maka kita katakan dari sudut bahasanya, hijrah bermaksud perpindahan. Hijrah bermaksud perpindahan. Manakala daripada sudut istilah, hijrah ini adalah al-intiqalu min biladil kufri ila biladil Islam. Hijrah ini adalah perpindahan daripada negara kufur kepada negara Islam. Maka itu yang dimaksud dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan negara kufur pada waktu itu adalah negara yang dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam, diperintah oleh musyrikin Mekah pada waktu itu. Dan kemudian negara Islam yang dimaksud adalah negara Yathrib, nama asal bagi Madinah Al-Munawwarah itu, hadirin dan hadirat. Tetapi apabila kita membahas hijrah pada hari ini, saya boleh katakan hijrah pada hari ini adalah perubahan. Dan apa bentuk perubahan tersebut, saya pecahkan kepada dua bentuk, hadirin dan hadirat. Iaitu hijrah pada hari ini ia merujuk kepada dua bentuk perubahan. Yang pertama adalah berubah daripada buruk kepada baik. Berubah daripada buruk kepada baik, iaitu kita meninggalkan kejahatan, kita berpindah kepada kebaikan. Ini hijrah yang pertama. Dan hijrah yang kedua adalah penghijrahan daripada kebaikan ke arah yang lebih baik, hadirin dan hadirat. Jadi sifat hijrah ini begitulah, dua bentuknya. Sama ada daripada buruk kepada baik, daripada baik ke arah yang lebih baik. Itulah yang kita nak lakukan hari demi hari dalam kehidupan seharian.
Dia tidak ada konsep hijrah ini adalah daripada baik kepada buruk. Ini salah, hadirin dan hadirat. Kalau kita katakan contoh, kita ambil ada seorang artis wanita lah katakan. Ini kita ambil sebagai contoh sahajalah. Yang mana dia ini asalnya tidak berhijab atau tidak menutup aurat. Contoh. Kemudian dia pun menutup aurat. Maka kita kata kepada dia, artis sekian-sekian ini dia telah berhijrah daripada free hair kepada berhijab. Yang tu betul. Tetapi mungkin lama kelamaan dia pun kata dalam hati dia, semenjak dia ubah penampilan dan imej kepada imej berhijab dan lebih sopan dan lebih santun, tak banyak job yang dia dapat. Kesian ke dia, contoh. Jadi dia kata tak ramai pun orang nak offer dia untuk masuk kepada lakonan sekian dan sekian. Kerana apa? Susah nak pegang watak yang pelbagai sebab dia berimej wanita muslimah. Jadi susah nak pegang watak pelbagai dalam drama, dalam movie dan seumpama. Jadi oleh kerana itu dia pun buka balik tudung dia, hadirin dan hadirat. Maka wartawan pun katalah, tulis satu kenyataan, oh artis si fulan ni telah berhijrah kembali kepada tidak menutup aurat. Yang kedua ni salah, hadirin dan hadirat. Kerana kalau daripada berhijab kepada tutup aurat, itu tak dinama hijrah. Hijrah ni hanyalah merujuk kepada perubahan daripada buruk kepada baik sahaja. Adapun pertukaran daripada baik kepada buruk, itu bukan hijrah. Itu bukan dinama sebagai hijrah, hadirin dan hadirat. Jadi dalam kehidupan kita ini, sentiasalah yang kita kena lakukan adalah meninggalkan yang buruk, kita beralih kepada kebaikan. Tetapi ramai dalam kalangan kita ni tanpa dia sedar, dia tu memang dah baik dah. Kita ni insya-Allah dan alhamdulillah, kita ni dah bagus dah, hadirin dan hadirat, dalam banyak sudut, dalam banyak keadaan. Cuma yang kita berharap agar kita menjadi lebih baik hari demi hari. Kita menjadi lebih baik hari demi hari. Itu usaha kita. Sebagai contoh yang saya boleh berikan adalah kehadiran kita ke masjid yang kita lakukan sekarang ini. Kehadiran ke masjid ini. Kehadiran ke masjid ni boleh menjadikan kita ni daripada baik ke arah yang lebih baik sebenarnya. Saya selalu sebut, orang yang hadir ke masjid ini ia terbahagi kepada 3 kategori. Terbahagi kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, dia hadir ke masjid sebelum azan berkumandang. Belum azan lagi dia dah datang ke masjid, hadirin dan hadirat. Contoh, kalau kita katakan waktu subuh adalah 5.59 pagi, 5.45 tu dia dah sampai masjid dah. Kalau waktu zuhur 1.22 tengah hari, pukul 1 dia dah ada dah di masjid. Kalau waktu asar 4.45 atau 4.46 petang, dia dah ada dah pukul 4.30 dia dah ada di masjid. Maghrib 7.31 dia dah ada di masjid. Pukul 7 suku contohnya, atau pukul 7 dia dah ada ke masjid. Jadi orang ini adalah orang yang paling baik daripada yang 3 ini, iaitu dia hadir ke masjid sebelum azan berkumandang, hadirin dan hadirat. Dan inilah pribadi seorang ulama salaf yang namanya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ni dia boleh disifatkan sebagai kibarut tabi'in, antara tabi'in yang paling agung sekali, yang paling besar dari sudut kemuliaan dan ketinggian kedudukan. Dan tabi'in siapa? Anak-anak murid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantu kepada Sa'id ibn al-Musayyib ada menyebutkan, manudiya lil azani munzu 40 sanah illa wa Sa'id ibn al-Musayyib fil masjid. Tidak dikumandangkan azan semenjak 40 tahun, melainkan Sa'id bin al-Musayyib telah pun berada dalam masjid. Maknanya azan berkumandang tu dia dah ada dalam masjid, dia hadir sebelum azan. Selama berapa tahun? 40 tahun. Jadi inilah sifat salaf kita yang terdahulu, iaitu ulama-ulama kita yang terdahulu, hadirin dan hadirat. Mereka berada pada darjat kebaikan yang tertinggi. Dia hadir sebelum azan berkumandang. Peringkat yang kedua adalah mereka yang hadir selepas azan, hadirin dan hadirat. Mereka yang hadir selepas azan. Yang hadir selepas azan ini adalah untuk menyahut panggilan dan seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Yang ini pun bagus, orang ini pun bagus. Cuma jika nak dibuat suatu perbandingan antara dia dan sebelumnya, yang sebelumnya lebih bagus. Begitu.
Dan yang ketiga, hadirin dan hadirat, adalah orang yang hadir ke masjid selepas iqamah. Ini pun bagus, dia berada pada kebaikan, hadirin dan hadirat. Lagi baiklah daripada dia dengar azan dan iqamat tak datang ke masjid. Tapi dia datang ke masjid selepas iqamah, hadirin dan hadirat. Jadi kebiasaannya ini, orang yang rumah dekat dengan masjid biasanya amalkan begitulah. Maknanya dah qamat ke belum. Jadi dia akan begitu. Tapi kalau orang yang dekat pun dia datang sebelum masjid, sebelum azan, maka ini lebih hebat dan lebih utama, hadirin dan hadirat. Jadi ada 3 golongan ini, ketiga-tiganya berada pada kebaikan. Yang paling baik yang hadir ke masjid sebelum azan berkumandang. Yang kedua yang baik juga adalah yang hadir selepas azan. Dan yang ketiganya yang hadir selepas iqamah. Dan kita nak jadi begitu, hadirin dan hadirat. Mungkin sebelum-sebelum ini kita memang jenis hadis sebelum iqamah ataupun sesudah iqamah. Tetapi mungkin kita nak adakan perubahan pada tahun ini. Contohnya bagi tahun 1445 Hijrah ini, maka kita ada keazaman kita, saya nak hadir awal lagi ke masjid hari demi hari. Mungkin kalau sebelum ini dia hadir selepas qamat, jadi dia nak pastikan selepas azan dia dah ada di masjid. Dan mungkin sebelum-sebelum ini kalau dia hadir ke masjid selepas azan, mungkin dia nak pastikan diri dia ini hadir ke masjid sebelum azan berkumandang. Begitu. Jadi hari demi hari dia bercita-cita nak menjadi lebih baik. Yang inilah yang kita kena lakukan. Dan ini kita kena kaitkan juga, hadirin dan hadirat, dengan yang lebih besar atau maksud utama hijrah tu adalah meninggalkan kejahatan, keburukan dan kemaksiatan. Kerana apa? Kerana ia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam itu adalah mereka yang mana orang Islam lain selamat daripada keburukan tangan dan lisan dia, kejahatan tangan dan lidahnya. Manakala orang yang berhijrah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang meninggalkan perkara yang Allah larang. Orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan perkara yang Allah larang. Jadi zaman kita mungkin tidak ada hijrah daripada Mekah ke Madinah, tapi zaman kita ini adanya hijrah daripada maksiat kepada taat, daripada buruk kepada baik, hadirin dan hadirat. Jadi sekarang ini kita kena lakukan perkara tersebut. Kalau ada keburukan yang ada pada diri kita ini, kita tinggalkan. Mungkin kita ni dikenali sebelum ini dengan cakap-cakap yang tak elok, perkataan kita ni selalu tak baik, tinggalkan, hadirin dan hadirat. Mungkin kita ni selalu dikenali dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tinggalkan perbuatan tersebut. Inilah dianya hijrah. Dan orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggal perkara yang Allah larang, iaitu mereka yang meninggalkan perkara yang Allah larang. Kalau kita nak kait dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita bahas berkenaan dengan hijrah Nabi, Nabi ini berhijrah atas arahan Allah. Sebab itu Nabi menanti dan menunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah sebagaimana yang dirakamkan oleh Al-Quran, apabila golongan-golongan musyrikin Mekah pada waktu itu, mereka mengadakan makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makar ini apa makna makar? Makar adalah perancangan jahat. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, kata Allah, ketika orang-orang kafir mereka melakukan perancangan jahat kepada kamu wahai Muhammad, liyusbituk, untuk mereka memenjarakan kamu, au yaqtuluk, untuk mereka membunuh kamu, au yukhrijuk, atau untuk mereka menghalau keluar kamu daripada bumi Mekah. Jadi Nabi berhadapan dengan 3 ancaman ini. Yang pertama ancaman bunuh, yang kedua ancaman dipenjarakan dan ditangkap, dan yang ketiga ancaman halau keluar. Lalu Allah sambung ayat tersebut, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka melakukan perancangan jahat, dalam masa yang sama Allah pun ada perancangan untuk mereka, dan Allah adalah sebaik-baik perancang, hadirin dan hadirat. Jadi atas faktor itu, bila dah ada tentangan demi tentangan, ancaman demi ancaman yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang 3 tersebut yang paling kuatnya, diancam bunuh, diancam penjara dan diancam halau keluar,
maka Allah mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, iaitu untuk meninggalkan bumi yang penuh dengan kejahatan ini pada waktu itu, Mekah Al-Mukarramah, dan kemudian pergi kepada Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudiannya hadirin dan hadirat, apabila dapat sahaja arahan untuk berhijrah, perkara pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah baginda pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai sahaja ke rumah Abu Bakar, maka Nabi pun membuka cerita. Nabi kata, innahu qad uzina li fil khuruj, sesungguhnya telah diizinkan kepada aku ni untuk keluar berhijrah, untuk keluar daripada bumi Mekah. Dan ucapan pertama yang ada daripada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar mengatakan, as-suhbatu ya Rasulullah, mahukah kamu aku menemani kamu wahai Rasulullah. As-suhbah itu kita biasa dengar perkataan sahabat. Jadi Abu Bakar kata, as-suhbatu ya Rasulullah, maukah kamu aku menemani kamu wahai Rasulullah, iaitu dalam hijrah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-suhbah, kamu akan menemani aku, kamu akan menemani aku. Dan daripada sinilah kita keluarkan satu faedah yang membezakan sahabat dengan perkataan-perkataan yang lain. Dari sudut sahabat ini adalah mereka yang bersama dengan kita semasa kita senang dan susah. Kerana dalam situasi Abu Bakar tadi, dia adalah sahabat Nabi dalam situasi Nabi berada pada saat paling susah sekali. Jadi dia nak menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dalam keadaan paling susah sekali, dalam keadaan paling susah, iaitu Nabi diancam bunuh, Nabi diancam penjara, dan Nabi diancam halau keluar daripada negeri, hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu diguna perkataan as-suhbah, iaitu mereka yang bersama dengan kita ini semasa senang dan juga semasa susah. Adapun mereka yang sentiasa ada bersama kita semasa semasa kita senang sahaja, mereka ini bukan sahabat, dan ini bukan sifat sahabat. Sebaliknya mereka ini adalah kenalan semata-mata. Dia kenal kita, tetapi ia hanya ada bersama kita semasa senang sahaja. Adapun semasa susah, ia tidak kenal kita. Ini berbeza dengan sahabat bersama dengan kita semasa senang dan susah. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di sini nak mengajar kita suatu faedah. Kadang-kala dalam perjalanan kita ni, nak meninggalkan keburukan, nak pergi ke arah kebaikan, kita berhajat kepada peneman, hadirin dan hadirat. Dia kena ada kawan, Dia tak boleh kita bersendirian sahaja dalam penghijrahan ini, kerana ada risikonya, dia. Tuan-tuan mungkin biasa dengar kisah seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa manusia itu. Kita biasa dengar kisah ini, kisah yang sangat masyhur. Bahkan ia bukan semata masyhur, ia antara hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu taubatnya seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa manusia. Walaupun dia telah membunuh 99 orang manusia, tetapi suatu hari dia ada kesedaran untuk bertaubat kepada Allah. Dia ada kesedaran untuk bertaubat kepada Allah. Jadi dia pun bertanya kepada masyarakat penduduk kawasan tersebut. Dia kata, tunjukkan kepadaku siapakah manusia yang paling alim sekali. Tunjukkan kepada dia siapa manusia yang paling alim. Kemudian mereka pun menunjuk kepada seorang rahib. Rahib ni kalau kita nak terjemah, pendeta lah, seorang pendeta ataupun ahli ibadat, hadirin dan hadirat. Ataupun mereka menunjukkan kepada seorang ahli ibadat, yang lebih tepatnya merujuk kepada seorang abid yang lebih tepat. Kemudian dia pun buka cerita. Maka dia pun kata, aku telah membunuh 99 nyawa, fahalli min taubah, masih adakah taubat untuk aku? Masih adakah taubat untuk aku? Kemudian ahli ibadat tu dia kata, tidak ada taubat, tempat kamu adalah neraka. Dia kata, tidak ada taubat, tempat kamu adalah neraka. Kemudian lelaki ini pun dia membunuh ahli ibadat tersebut, menjadikan jumlahnya daripada 99 kepada 100, hadirin dan hadirat.
maka dia telah membunuh 100 nyawa manusia. Dia telah membunuh 100 nyawa manusia. Dan kemudian dia pun keluar dan dia tanya lagi kepada masyarakat, tunjukkan kepadaku siapakah manusia yang paling alim sekali. Tunjukkan kepadaku siapa manusia yang paling alim. Maka orang ramai pun menunjukkan kepada seorang ahli ilmu pula. Tadi ahli ibadat, yang ini ahli ilmu. Maka apabila ditunjuk kepada seorang ahli ilmu, ditanyalah soalan yang sama, aku telah membunuh 100 nyawa, adakah taubat bagi aku? Maka ahli ilmu ni dia jawab apa, hadirin dan hadirat? Dia kata, tidak ada apa yang menghalang kamu kepada Allah dengan taubat ni. Maknanya tak ada apa yang menghalang kamu dengan Allah. Taubatlah kamu. Tapi dia bagi satu solusi yang lain. Dia bagi satu syarat. Dia kata ada satu syarat, hendaklah kamu tinggalkan negeri tempat yang kamu berada sekarang ini. Hendaklah kamu tinggalkan negeri tempat yang kamu berada sekarang ini. Fa innaha ardus su', kerana ini negeri yang tidak baik. Ini negeri yang tidak baik, kawasan yang tak baik. Kemudian intaliq ila ardi kaza wa kaza, pergilah kamu ke negeri sekian dan sekian ini. Fa inna biha unas ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum, kerana di sana adanya orang ramai yang beribadah kepada Allah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah bersama dengan mereka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah bersama dengan mereka. Jadi dia pun pergi ke negeri yang dimaksudkan dengan niat nak berubah, niat nak bertaubat kepada Allah. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, nyawanya ditarik oleh malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat azab dan malaikat rahmat mereka khilaf antara sesama mereka. Yang malaikat azab nak tarik ke neraka dan malaikat rahmat nak membawa ke syurga. Namun akhirnya hadirin dan hadirat, datanglah satu malaikat sebagai pengadil. Jadi dia kata, cuba tengok jarak yang manakah yang lebih dekat. Akhirnya setelah dikira dan dihitung, jarak yang lebih dekat adalah tempat yang dia ingin bertaubat, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Jadi poin di sini, betul kita nak berubah kepada kebaikan, tetapi kita kena tinggalkan tempat yang kita ada. Kadang-kadang faktor tempat yang tak elok tu lah kita kena tinggalkan. Inilah faktor kita dok buat jahat selama hari ni. Jadi tinggalkan tempat-tempat yang jahat. Sebab itu kalau macam contoh yang kita kata ada orang yang profession kerjaya dia melibatkan perkara-perkara maksiat, dia kena tinggalkan kerjaya tu sebenarnya. Sebab kalau tidak, nanti dia akan kata, oh kerjaya dia sekarang ni tak menerima perubahan dia kepada kebaikan, jadi dia terpaksa kembali semula kepada natural dia. Natural apa dia, hadirin hadirat? Dia kena kembali pula contohnya kepada pakaian dia yang lama. Tak, dia kena tinggalkan tempat tu. Maknanya profession kalau tu dikira sebagai tempat tu ditinggalkan. Kerjaya itu sendiri ditinggalkan. Kemudian dalam masa yang sama dia kena ada circle yang baik. Inilah faktor perubahan. Dia kena ada circle yang baik. Sebab itu dalam hadis tadi, ulama ni ataupun ahli ilmu ni dia cadangkan apa? Pergilah kamu ke negeri sekian-sekian, di sana ada orang ramai yang duk beribadah kepada Allah, fa'budillaha ma'ahum, hendaklah kamu beribadah kepada Allah bersama dengan mereka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah bersama dengan mereka. Jadi disebutkan di sini hadirin dan hadirat, kena kepada sahabat-sahabat yang baik untuk kita dalam proses perubahan ke arah kebaikan. Dan kita nak tengok betapa baik dan bagusnya Abu Bakar Siddiq dalam peristiwa tersebut. Ketika mereka berdua bersembunyi di dalam sebuah gua selama beberapa hari, di waktu itu dirakamkan kata-kata Allah di dalam Al-Quran, iaitu ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apabila mereka berdua berada di dalam gua, kata Allah, izhuma fil ghar, apabila mereka berdua berada di dalam gua, dan gua di situ merujuk kepada gua Saur, gua di situ merujuk kepada gua Saur, iaitu kedua-dua mereka itu merujuk kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar.
izhuma, ketika mereka berdua, dalam kurungan Abu Bakar dan Rasulullah SAW, fil ghar, dalam gua di situ merujuk kepada gua Saud. Iz yaqulu li sahibi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya. Jadi sahabatnya di situ merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disifatkan sebagai sahabat kepada Nabi dalam Quran. Maknanya satu-satunya manusia yang disifatkan sebagai sahabat Nabi dalam Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Nabi kata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah ada bersama dengan kita. Jangan kamu bersedih, Allah ada bersama kita. Perkataan ini kita katakan begini oleh para ulama tafsir. Sebenarnya Abu Bakar pada waktu itu, pada saat itu, ketika mereka bersembunyi dalam gua Saur itu, ada dua perasaan dalam diri Abu Bakar. Perasaan yang pertama, dia rasa takut ke atas keselamatan nyawa dia. Dia takut musuh nampak dia. Kan ada hadis yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah, mereka berdua menundukkan kepala mereka berdua ke atas tanah, hadirin dan hadirat, nak bersembunyi daripada musyrikin Mekah. Dan musyrikin dah sampai pun tempat tu, sehingga kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kalau dia orang ni angkat kepala, mereka ni mendongakkan kepala mereka ke bawah, nescaya mereka akan nampak kita ni. Kalau mereka bukan dia tak panggil mendongak ke bawah, kalau mereka pandang ke bawah, maka pasti mereka akan nampak kita di bawah. Tapi Nabi SAW kata kepada Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Kamu jangan risau, kamu jangan takut. Apa pandangan kamu terhadap dua orang manusia yang mana Allah adalah yang ketiga daripada kalangan mereka? Maknanya Allah ada bersama dengan mereka. Itu makna dia, Allah ada bersama dengan mereka. Nak takut apa? Tapi yang menarik dalam Quran, Nabi tak kata kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan. Nabi tak kata macam tu. Tapi yang Nabi kata kepada Abu Bakar adalah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah ada bersama dengan kita. Ini membawa kepada suatu lagi keadaan, perasaan Abu Bakar, selain daripada dia takut keselamatan nyawanya, adalah dia bersedih atas apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut para ulama tafsir, antaranya As-Sam'ani rahmatullah alaih, beliau berpendapat bahawasanya ketika itu antara perasaan takut ke atas keselamatan nyawa dengan perasaan sedih terhadap apa yang menimpa Nabi, perasaan sedih Abu Bakar tu jauh lebih besar pada waktu itu. Perasaan sedih Abu Bakar terhadap keadaan yang menimpa Nabi jauh lebih tinggi pada waktu itu, sehingga menyebabkan Nabi kata la tahzan. Nabi tak kata la takhaf, tapi Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih atas apa yang berlaku kepada kita ni, atau apa yang berlaku kepada aku ni. Allah ada bersama dengan kita, hadirin dan hadirat. Jadi di situ nak menunjukkan betapa sayang dan kasihnya Abu Bakar Siddiq ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah menjadi salah satu sandaran dan dalil akan tingginya keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan tingginya kecintaan Abu Bakar Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan lihat, Abu Bakar ini pada peristiwa bapaknya memeluk Islam, pada peristiwa bapanya memeluk Islam, dan bapa Abu Bakar ni dinamakan sebagai Abu Quhafah, sebagai Abu Quhafah. Dan Abu Quhafah ni dia masuk Islam lambat sedikit berbanding anak dia. Anak dia Abu Bakar adalah individu ataupun lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Kalau orang tanya kita, siapa lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam? Jawapannya Abu Bakar Siddiq. Siapa wanita dewasa pertama yang memeluk Islam? Jawapannya Khadijah binti Khuwailid. Siapa kanak-kanak lelaki yang pertama yang memeluk Islam? Jawapannya Ali bin Abi Talib. Jadi Abu Bakar ni masuk Islam awal. Dia adalah daripada as-sabiqin al-awwalin.
Dia adalah daripada as-sabiqin al-awwalin. Dan Abu Quhafah, ayah kepada Abu Bakar ini, beliau memeluk Islam lewat. Pada hari bapaknya memeluk Islam, maka berlakulah yang dinamakan sebagai bai'ah. Dan bai'ah ini adalah mengikat janji setia. Dahulu kalau nak memeluk Islam, maka mereka melakukan bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bai'ah ni dilakukan secara apa? Secara berjabat tangan. Bai'ah ini ia dilakukan secara berjabat tangan, iaitu bersalamanlah. Dan apabila dilakukan secara berjabat tangan dan bersalaman ini, maka berlakulah persalaman antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Quhafah. Kemudian pada waktu itu, hadirin dan hadirat, menangislah Abu Bakar Siddiq ini. Bila dia tengok Nabi SAW atau bapaknya berjabat tangan dengan Nabi SAW, dia pun menangis. Dan Nabi SAW bertanyakan soalan kepada dia, Ma yubkika ya Abu Bakar, Ma yubkika ya Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Bakar? Maka kalau kita berpendapat yang Abu Bakar ni dia menangis kegembiraan bapaknya memeluk Islam, tapi itu bukan jawapan Abu Bakar. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, li an takuna yadu ammika makana yadi yuslim wa yukirru Allahu ainaika ahabbu ilayya min ayyakun. Dia kata, wahai Rasulullah, kalaulah tangan yang sedang bersalaman dengan kamu pada saat ni merupakan tangan bapa saudaramu Abu Talib, dia memeluk Islam dan kamu rasa gembira dengan keislaman dia, itu lebih aku suka daripada bapa aku sendiri memeluk Islam. Kerana di sisi Abu Bakar ini, kalau ayah dia peluk Islam, yang gembira adalah dia. Tetapi kalau bapa saudara Nabi memeluk Islam, yang gembira adalah Nabi. Jadi antara kegembiraan dia dengan kegembiraan Nabi, dia lebih suka kepada kegembiraan Nabi mengatasi kegembiraan dia. Jadi ini menunjukkan sayang dan cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada peristiwa yang terzahir pada peristiwa hijrah itu. Dan inilah membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku ni, kata Nabi, menjadi manusia yang paling dia sayang, lebih daripada sayangnya dia kepada dirinya sendiri, bapaknya sendiri, dan manusia keseluruhannya. Jadi Abu Bakar ini telah terbukti kesempurnaan iman apabila dia menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sayangnya dia kepada ayahnya sendiri, hadirin dan hadirat. Dan inilah sifat sahabat Nabi yang paling tinggi, yang paling utama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini isyarat yang jelas sebelum saya tutup, hadirin dan hadirat, bahawasanya dalam proses perubahan kepada kebaikan, kita dianjurkan untuk mempunyai sahabat. Sehingga disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahf, yang mana Allah Ta'ala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang mana secara asasnya, sabarlah diri kita ini bersama dengan golongan yang sentiasa beribadah kepada Allah pagi dan petang, mengharapkan redanya semata-mata. Kita kena bersabar, berkawan dengan orang baik saja, hadirin dan hadirat. Jadi faktor perubahan ke arah kebaikan yang paling berkesan adalah apabila kita bersabar bersama dengan sahabat-sahabat yang baik. Sama juga macam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pergi dengan sebaik-baik sahabatnya yang paling tinggi maqam dan darjatnya selepas baginda, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf atas salah dan silap, terkasar bahasa sepanjang penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.